Okey, bismillahirrahmanirrahim. Disebabkan lain yang tak comel tadi, teacher sambung record lah ni. Okey, so untuk yang seterusnya, standard pembelajaran yang akan kamu kuasai adalah boleh memerihalkan jenis pertumbuhan iaitu primer dan sekunder. Yang kedua, kamu boleh mewajarkan kepentingan pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Yang ketiga, kamu boleh membanding dan membezakan antara pertumbuhan primer dengan pertumbuhan sekunder dalam tumbuhan Eudicot. Okey, yang ketiga, menilai kepentingan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder dari segi ekonomi. So, standard pembelajaran yang kamu perlu capai adalah 1, 2, 3 dan 4. Okey, jenis pertumbuhan. Okey, tumbuhan menjalani dua jenis pertumbuhan iaitu pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Okey, di mana kita pergi dahulu kepada pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ialah pertumbuhan yang berlaku dalam semua tumbuhan apabila biji benih mula bercambah. Okey, untuk menambahkan panjang akar dan batang. Okey, maknanya pada hujung meristem apex tadi dah berlaku pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer bermula apabila sel-sel dalam tisu meristem apex pada zon pembahagian sel giat membahagi secara mitosis. Ini diikuti dengan pembahagian dan juga pemanjangan dan pembezaan sel. Pemanjangan dan pembezaan sel. Okey, pada hujung pucuk, primordium daun dan primordium tunas akan tumbuh membentuk daun dan pucuk baharu. Kesannya tumbuhan akan bertambah ketinggian. Okey, sesuai dengan kita bincangkan tadi, kenapa pertumbuhan meristem apex, apa kepentingan dia? Adalah untuk menambahkan ketinggian. Pada bahagian hujung akar pula, jidal akar akan menjadi haus apabila menembusi tanah. Akibatnya, sel-sel jidal akar akan digantikan dengan sel-sel meristem. Okey, boleh. So, kita tengok dahulu kepada uji minda yang ke-9. Berdasarkan rajah dan foto mikrograf hujung pucuk berikut. Okey, this one foto mikrograf bagi hujung pucuk. Kenal pasti tisu-tisu primordium daun dan juga tisu primordium tunas pada ruang yang disediakan. Okey, jadi dalam uji minda 9 ini, dalam rajah ni kan dekat atas, maka ini adalah primordium. Semua tertekan deh. Okey, ini adalah primordium. Primordium daun. Manakala ini pula adalah primordium tunas. Ni deh primordium tunas tepi ni. Ini pula adalah primordium daun. Boleh. Dalam uji minda 10 pula, huraikan peranan yang dijalankan oleh tisu meristem apex pada tumbuhan dalam proses pertumbuhan primer. Peranan. Bila sebut peranan, tisu meristem apex terdapat pada hujung pucuk dan juga hujung akar tumbuhan. Tisu ini terdiri daripada tisu yang aktif membahagi secara mitosis untuk menghasilkan xylem primer dan juga phloem primer. Xylem primer berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Manakala phloem primer pula berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Ini sebenarnya menunjukkan bahawasanya pertumbuhan primer
adalah sangat penting di mana ianya bermula di meristem apex, iaitu zon pembahagian sel. Kemudian kita pergi pula kepada pertumbuhan sekunder. Bila kita sebut pasal pertumbuhan sekunder, pertumbuhan sekunder merupakan pertumbuhan yang berlaku pada kebanyakan tumbuhan eudikot. Eudikot ni pertumbuhan dia sama juga dengan dicotyledon lah. Sebilangan kecil tumbuhan monokot juga ada yang menjalani pertumbuhan sekunder. Untuk apa tujuan dia? Untuk menambahkan pertumbuhan sekunder ni penting untuk menambahkan bahagian sel ukur lilit. Dia tengah save. Ukur lilit ataupun diameter pada batang ataupun akar. Sekali lagi, teacher tegaskan apa kepentingan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder sangat penting untuk menambahkan ukur lilit ataupun diameter pada batang dan juga akar. So, apabila berlakunya pertambahan ukur lilit, bila bertambahnya ukur lilit, ianya berlaku disebabkan oleh pembahagian sel pada tisu meristem lateral. Dekat mana ni? Ini melibatkan tadi yang kita dah belajar, iaitu cambium gabus dan juga cambium vascular. Tisu meristem lateral terdiri daripada tisu cambium gabus dan tisu cambium vascular. Tisu gabus terletak di bawah epidermis. Tadi teacher dah tunjukkan. Dan tisu cambium vascular terletak di antara phloem dan tisu xylem dalam berkas vascular. Sekali lagi, kalau di bahagian batang, ni adalah tisu epidermis. Bila tisu epidermis, di bawahnya nanti akan membentuk cambium gabus. Seperti yang kita tahu, di bahagian batang, susunan berkas vaskular dia adalah berbentuk gelang. Di tengah ni, nanti ia akan bersambung membentuk tisu cambium vascular. Tumbuhan, bolehkah setakat ni? InsyaAllah deh. Tumbuhan herba eudikot yang tidak berkayu tidak akan menjalani pertumbuhan sekunder. Jom kita jawab dulu uji minda 11. Rajah menunjukkan keratan rentas batang eudikot yang telah mengalami pertumbuhan sekunder. So, kenal pasti tisu yang berfungsi dalam pertumbuhan sekunder. Jom kita tengok terlebih dahulu. Ni bahagian batang eudikot lah. Dekat tengah ni adanya empulo. Di tengah ni kita panggil dia empulo. Dekat luar ni kita ada epidermis. Dalam ni S ni apa? S ni adalah cambium gabus. Seperti yang teacher dah jelaskan tadi, cambium gabus dia ni berada di bawah epidermis. Kemudian kita ada empulo. Ni adalah kawasan phloem sekunder, phloem primer. Ni phloem primer. Kita ada gabus, nanti bentuk cambium gabus. R pula. Mana? R pula adalah, ni adalah cambium vascular. Pertumbuhan sekunder pada batang. Bila sebut pertumbuhan sekunder pada batang, kita kan dah belajar pertumbuhan primer untuk menambahkan ketinggian. Pertumbuhan sekunder pula untuk tambah ukur lilit. Bagaimana ianya berlaku? Sekarang ni fokus kita kepada bahagian batang. Kalau kita tengok, perhati dulu gambar ni. Perhatikan gambar ini terlebih dahulu. Dekat sini kita ada phloem primer. This one is phloem primer.
Okey, dalam ni adalah xylem primer. So, dekat sini kita ada cortex dan di antara xylem primer dengan phloem primer yang warna hitam ni, ini adalah cambium vascula. So, bagaimana pertumbuhan sekunder pada batang berlaku? Ianya bermula apabila cambium vascula mula membahagi dengan aktif secara mitosis, lalu bercantum menjadi gelang cambium. Maknanya, ia akan menjalani mitosis, berkembang ke kiri dan kanan. Akhirnya, secara mitosis akhirnya ia membentuk suatu gelang cambium. Okey, dan ni gambar rajah yang kedua ni, ia dah bentuk gelang cambium. Okey, sel-sel pada gelang cambium pula membahagi ke arah luar bagi membentuk phloem baru, phloem baharu, dan ke arah dalam bagi membentuk xylem baharu. Maksudnya tadi sekarang yang kita belajar tadi, dia bentuk gelang cambium kan. Okey, kemudian ianya membahagi ke arah luar. Maksud dia membahagi ke arah luar. Okey, kalau kita tengok rajah ni, ia membahagi ke arah luar membentuk phloem sekunder, iaitu phloem baru tadilah. Membahagi ke dalam, membentuk xylem yang baharu. So, tisu phloem baharu akan menjadi phloem sekunder. Manakala tisu xylem baharu tadi pula akan membentuk xylem sekunder. Tapi, maknanya step yang pertama kita belajar tadi, dia ni cambium vascula tadi membahagi secara mitosis, bercantum bentuk gelang cambium. Ini yang pertama. Yang kedua, ia membahagi ke arah luar bentuk phloem baru, iaitu phloem sekunder, dan ke arah dalam membentuk xylem baharu, iaitu kita panggil dia xylem sekunder. Harap awak fahamlah. Okey, daripada rajah ni, sekarang kita dah ada ni xylem sekunder, dekat dalam ni kita ada phloem sekunder. Phloem primer ditolak ke arah phloem primer ke arah epidermis. Manakala xylem primer pula ditolak ke arah dekat setengah ni kita panggil ke apa? Dekat tengah kita panggil dia teacher tak ingat nama ni. Dekat tengah empulo. Terlajak dah. Dekat tengah ni ditolak ke arah empulo. Kat mana empulo tadi? Empulo tu di bahagian tengah. Dekat kawasan ni adalah empulo. Maknanya xylem primer ditolak ke arah empulo. Manakala phloem primer ditolak ke arah epidermis. Dekat kawasan luar ni. Kemudian akibatnya tisu-tisu xylem primer dimampatkan. Akibatnya tisu xylem primer dimampatkan untuk membentuk lapisan lapisan yang kuat. Lapisan keras yang kuat maksudnya. Apabila lapisan xylem sekunder juga dimampatkan. Ni ayat ni mula-mula tisu tisu xylem tadi, lapisan xylem sekunder dimampatkan, berlaku pertambahan. Tak ni tisu xylem primer dimampatkan. Untuk membentuk tisu xylem primer. Mana xylem primer? Dimampatkan untuk membentuk lapisan cambium yang kuat. Apabila lapisan xylem sekunder dimampatkan juga, berlaku pertambahan lilitan batang dan menyebabkan epidermis batang
merekah. Okey. Merekah lalu retak dan pecah. Okey, ni gambar rajah seterusnya. Okey, apa ayat dia saat ni? Dia kata, ayat dia saat ni dia kata, sekejap, kita ambil warna lain. Okey, warna pink. Okey. Dia kata saat ni apabila tisu xylem primer dimampatkan. Okey, xylem primer duk mana? Dalam ni ke? Dimampatkan. Xylem sekunda juga dimampatkan. Okey, dua-dua ni dimampatkan. Berlaku pertambahan lilitan batang. Maknanya kalau tadi pertumbuhan primer dia koha tinggi, hok ni dia koha lebar. Menyebabkan epidermis batang merekah. Ni epidermis retak dan pecah. Sebabnya apa? Sebab dia dah jadi besar. Dia jadi retak dan pecah. Okey, kemudian cambium gabus. Cambium gabus tadi duduk mana? Dia berada di bawah epidermis. Okey, this one is cambium gabus. Cambium gabus pula membahagi dengan aktif membentuk sel-sel gabus di sebelah luar dan korteks sekunda di sebelah dalam. Okey, kena faham molek sini. Okey, dekat sini dinyatakan, okey, cambium gabus membahagi aktif membentuk sel gabus di sebelah luar. Okey, ni cambium gabus. Cambium gabus ni kita boleh pecahkan dia kepada dua pula. Okey, di luar ni, di luar ianya bentuk gabus. Di bahagian dalam ia bentuk korteks sekunda. Okey, kat bahagian dalam kat mana? Ni bahagian ni. Lapisan gabus tadi akan melindungi batang, okey, daripada serangan serangga. Okey, dan juga patogen apabila epidermis merekah. Okey, nanti awak buat dekat nota awak. Tengok ni. Okey, dia kata sini nota. Warnakan tisu primer dan tisu sekunda dengan warna yang berbeza. Nanti awak warnakanlah. Okey. Okey. Sekarang kita pergi pula kepada uji minda 12 ni. Cikgu tinggal kepada awak sebagai PBD kita lah. Okey. Pertumbuhan sekunda pada akar. Kita nak tengok kepada pertumbuhan sekunda pada akar. Tadi pertumbuhan sekunda pada batang. Okey. Akar tumbuhan juga mengalami pertumbuhan sekunda seperti batang bagi menambahkan ukur lilik ataupun diameternya. Ingat dalam kepala awak pertumbuhan sekunda ni dia nak jadi lebar untuk menambahkan ukur lilik. Okey, sel-sel pada cambium vascular membahagi dengan aktif kemudian bergabung membentuk gelang. Seterusnya membahagi pula membentuk xylem sekunda di sebelah dalam dan juga tisu phloem sekunda di sebelah luar. Manakala cambium gabus akan menghasilkan gabus yang berfungsi untuk memberi perlindungan kepada tisu akar. Sama sahaja, cuma kita tengok sini. Okey, dekat rajah ni kita kena fahamkan betul-betul. Yang pertama, okey, ni adalah keratan rentas berkas vaskular di akar. Okey, biasanya berkas vaskular dia akan susun gini. Ni adalah xylem. Okey, dekat tengah ni xylem, dekat tepi ni adalah phloem. Okey, ni apa dia? Xylem primer. Okey, dan ini pula adalah phloem primer. Okey, tadi dia kata sel-sel, okey, ni adalah cambium vascular ke? Ni cambium vascular ni membahagi secara aktif kemudian membentuk gelang. Okey, ni cambium vascular, dia bentuk gelang. Okey, kemudian kita besarkan. Ni dia bentuk gelang ni dah, cambium vascular. Tapi dekat sini ni adalah xylem sekunda sebab
Sebab tengah ni xylem primer. Jadi sini ni warna hijau ni dia adalah xylem sekunder. Kemudian di sebelah luar ni, okey, teacher nak warnakan dengan kuning. Okey, di sebelah luar ni ini adalah phloem. Okey, ni adalah P, iaitu phloem primer. Dan hok teacher warnakan kuning dalam dia ni, ini adalah phloem sekunder. Harap kamu fahamlah. Hok label ni sebenarnya xylem primer ni deh. Ni xylem sekunder ni hak ni. Baru nampak. Kalau nampak lah. Okey, kemudian kita tengok gambar rajah ni sama juga. Ingat tengah ni bentuk bintang ni dia adalah xylem primer. Tepi luar ni ke dia bentuk gelang tadi ke? Ini apa dia ni? Ini pula adalah xylem sekunder. Okey. Kemudian ni adalah phloem primer. Manakala ini ni adalah apa dia kita panggil? Phloem sekunder. Mana phloem sekunder? S adalah phloem sekunder. Q ke apa Q? Sorry, maafkan saya. S ni adalah xylem sekunder. Tak nampak dah teacher. Q ni barulah phloem sekunder. Tengok molek, jelaskan molek. Okey, dekat luar ni kita ada cambium gabus. Okey. So akhirnya dia akan bentuk macam ni lah di bahagian akar. Okey, labelkan struktur berikut. Ni kita jawab bersama-sama lah. Okey, so P tu apa P? P ni ke P ke? Dekat luar ni P adalah phloem primer. Phloem primer. Q mana Q? Q ni dekat luar ke? Kalau kita tengok hak ni sini dia adalah phloem primer, maka Q adalah phloem sekunder. Phloem sekunder. R pula. Okey, R. Tengok balik R. R duduk mana? Tengah ni ke? Tengah ni ke R ni? Okey, R adalah xylem primer. Okey, harap awak jelas lah. S tu pula sebelah xylem primer, xylem sekunder. Biarlah lari dia. Ianya adalah xylem sekunder. Okay, teacher harap kamu fahamlah bagaimana pembentukan sekunder berlaku di pucuk kepada pertumbuhan sekunder. Okey, pertumbuhan sekunder. Kejap, saya nak ambil warna oren. Pertumbuhan sekunder bagi tumbuhan monokot. Okey, kebanyakan tumbuhan monokot sebenarnya ianya tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Bagi tumbuhan monokot, okey, yang menjalani pertumbuhan sekunder, ia mempunyai tisu cambium, okey, seperti pokok palma, aloe, Dracena spesies dan juga agave spesies lah. Okey, di mana tisu cambium di lapisan korteks batang yang akan membahagi membentuk vaskular, berkas vaskular sekunder. Kalau kita tengok molek rajah ni deh. Okey, ni adalah pada peringkat pertumbuhan primer. Di mana kita tengok sini, ini adalah berkas vaskular primer. Dan ini adalah cambium. Tengok molek, ini adalah cambium. Dan di luar ini adalah epidermis. Sekarang, bila ianya membahagi secara maksud dia untuk membentuk pertumbuhan sekunder, kita tengok berkas vaskular sekunder dia tertolak ke arah luar. Tujuan dia untuk menambahkan diameter yang menjalankan fungsi berada di bahagian dalam. Sebab tu dekat dalam ni
Yang ni untuk primer, berkas vascular primer. Yang kat luar warna merah ni berkas vascular sekunder. Dekat sini adanya cambium. Boleh? Okey, Rajah menunjukkan pertumbuhan sekunder pada batang monocotyledon. Okey. So uji minda 14. Teacher tinggal juga untuk awak buat PBD. Okey.